Okey. Tengok balik komen, saya nak baca. Saya nak jadi pegawai, saya nak jadi pegawai, saya nak jadi punya uniform. Bagus. Semua ada impian. Semua ni ada impian, semua ada matlamat. Memang bagus. Alright. Semua ni ada impian, semua ada matlamat. Okey. So, saya nak tanya seorang lah. Saya perasan yang tadi ada sebelum kita start kita punya program penguat kuasa undang-undang ni, pengurusan keselamatan ni. Okey, saya nak terangkan sedikit tips ataupun macam mana kita nak berjaya. Okey, first kali adalah kita kena ada satu impian matlamat. Okey, letakkan satu impian matlamat dan percaya yang mana kita boleh berjaya. Percaya macam mana kita boleh berjaya. Sebab apa? Dengan ada impian dan matlamat, kita ada satu tindakan, kita buat satu tindakan, kita boleh berjaya. Hello. Chai. Boleh tutup mikrofon jangan buka mikrofon. Okey. Alright, so kita start. Okey, kita start. Saya nak semua ready Saya nak semua ready. Semua dah ready, bersemangat belum ni? Walaupun kita malam tapi kita nak semua bersemangat. Okey, sebab saya nak kongsikan. Okey, ini adalah satu laluan yang terbaik untuk nak capai impian. Okey, kalau anda fokus betul-betul, anda fokus betul-betul, anda akan dapat. Tapi kalau anda buatkan ini sebagai angan-angan ni, angan-angan tak ayam, saya tak nak. Saya tak nak macam tu. Saya nak anda fokus apa yang saya nak terangkan pada malam ni Boleh? Berapa ramai kat sini yang boleh dan fokus? Dan saya nak terang. Saya nak start dah ni. Komen saya fokus. Saya nak tahu berapa ramai yang betul-betul fokus tu. Komen saya fokus je. Saya nak present untuk penerangan Alright. Betul. Kan? Aku minta tutup Alright. So kita start So khusus pengajian lepasan SPM, STPM, SKM ataupun diploma. So ni adalah khusus ataupun laluan yang terbaik untuk anda untuk mencapai impian dalam bidang penguatkuasaan undang-undang ataupun pengurusan keselamatan. So dulunya program kita ni iaitu yang mana program pengajian penguatkuasaan undang-undang kita tubuhkan pada tahun 2010. Sekarang ni kita dah 2021, dah nak masuk 2022 pun. Kita dah lebih daripada 11 tahun dah program penguatkuasaan undang-undang ni. Dulunya kita buat hanyalah kepada pegawai polis, pegawai immigration, pegawai custom, GPJ, bomba. Jadi kita tak buka pada orang awam. Kita tak buka kepada lepasan-lepasan SPM ataupun diploma. Kita tak buka. Bila kita buka pada pegawai, first batch yang mana pertama kali kita buka adalah dengan seramai bukan dalam 50 orang. Yang mana join pada permulaannya, pada intake pertama kita, first batch pertama. Dan sekarang ni kita dah ribuan graduan. Kita dah ribuan graduan dah, yang mana kita dah lahirkan. Ada yang kerja polis, immigration, custom, GPJ, bomba, anti-dadah kebangsaan, jabatan agama Islam, lembaga hasil dalam negeri, bahagian penguatkuasaan undang-undang. So banyak lagi. Dalam bidang penguatkuasaan undang sebenarnya besar. Sangat-sangat besar. Tapi anda kena tunggu, saya akan terangkan macam mana bidang penguatkuasaan undang-undang ni boleh pergi banyak cabang. Boleh pergi banyak cabang. Saya akan terangkan. Tunggu sampai habis so dulu pada permulaannya kita buat pada 2010 dengan seramai
kurang dalam 50 orang, sekarang kita dah ribuan graduan, kita dah lahirkan lebih daripada 11 tahun di bidang penguatkuasaan undang ni. Antara bidang-bidang yang orang kata macam orang kata sangat-sangat diperlukan lah dalam pasaran kerjaya dalam di Malaysia atau maupun di luar negara. Sebab kebanyakannya orang yang ada kelulusan dalam bidang penguatkuasaan undang, okey, dia layak jadi seorang pegawai. Kenapa dia layak, cik? Sebab dia mempunyai undang-undang. Dia tahu tentang apa itu penguatkuasaan undang-undang. Kedua, dia tahu macam mana untuk menguasai bab penguatkuasaan ataupun bab jenayah. Okey? So nanti saya akan terangkan lebih detail tentang dia punya subjek pelajaran. Subjek pelajaran sangat-sangat best dan menarik. Sebentar lagi kita akan sharekan. Okey, dan perasmian bidang penguatkuasaan undang-undang iaitu Datuk Kamarudin bekas Ketua Polis Johor. Datuk Kamarudin ni dulu dia adalah bekas Ketua Polis Johor. Di mana Datuk Kamarudin ni dulu bekas Ketua Polis Johor dan dia berkhidmat dalam PDRM lebih daripada 30 tahun dan sampailah dia pencen dan dia terus masuk ke dalam bidang akademik penguatkuasaan undang-undang. Okey, di mana akademik penguatkuasaan undang menerima Datuk Kamarudin sebagai antara mentor. Bila kita nak cipta satu program akademik penguatkuasaan undang ataupun program penguatkuasaan ni, kita kenalah ada mentor. Kan, kena ada mentor. Mentor ni adalah salah satu penaung untuk khusus penguatkuasaan undang. Jadi Datuk Kamarudin ni membawa program ni dan mencipta program ni sampai sekarang. Dan dia dah lahirkan ribuan graduan. Kepakaran Datuk Kamarudin sangat-sangatlah dahsyat. Okey, bukan sahaja dalam bidang penguatkuasaan undang, dalam PDRM. Okey, nanti kita akan terangkan dia punya kerjaya dia. Okey, kita tengok Datuk Kamarudin. Tadi muka tak nampak kan? Ini kita tengok Datuk Kamarudin. Kalau yang mana dalam kita punya universiti, mungkin akan jumpa Datuk Kamarudin ataupun tidak lah. Sebab apa? Datuk Kamarudin adalah orang atasan yang mana dia yang mau cipta program penguatkuasaan undang dan Ketua Polis Johor dulu dan berpengalaman luas dalam bidang penguatkuasaan undang-undang. Okey. Dan selain daripada itu dia adalah Senior General Manager Operation Security and Safety dekat Malaysia Airport Berhad, mantan Timbalan Pengarah Cawangan Khas PDRM, mantan Timbalan Pengarah Narkotik PDRM. Nampak tak? Bukan sahaja dalam PDRM, tapi Datuk Kamarudin mempunyai pelajaran di luar negara. Okay, di Amerika Syarikat yang mana dia belajar untuk dalam bidang penguatkuasaan undang-undang. Dahsyatlah. Tak perlu diherankan lagi lah bila kita dah ada ilmu penguatkuasaan undang. Pelajar-pelajar kita pun belajar dalam bidang penguatkuasaan undang ni. Mantap ilmu. Cukup mantap. Sebab apa? Didikan daripada orang yang berpengalaman dalam bidang penguatkuasaan undang. Tak perlu untuk kedua iaitu DCP Datuk Dr. Yu. Okey, Datuk Dr. Yu. Okey, Datuk Dr. Yu adalah mempunyai kepakaran di dalam mantan Komandan Mantap PDRM. Dia adalah tenaga pengajar iaitu di mantan Komandan Mantap PDRM Malaysia, Presiden Persatuan Sains Forensik. Okey, dan kepakaran dalam bidang sains forensik, berpengalaman luas dalam bidang penguatkuasaan dan undang-undang khusus dalam sains forensik. Jadi, Datuk Dr. Yu ni, kehebatan dia adalah forensik. Kalau kita tahu MH370, lagi yang mana meletup, sampai sekarang kita dengar-dengar ni baru jumpa, saya tak tahulah. Engineer jumpa kan. Tapi, Datuk Dr. Yu ni, dia mempunyai kepakaran dia untuk menyiasatan ataupun bahagian forensik. Dia turun padang untuk cari salah satunya punca-punca bahan-bahan bukti. So, sains forensik sampai sekarang pun Dr. Yu mempunyai kehebatan dia dalam sains forensik. Nanti semua akan belajar. Yang mana student-student kita akan belajar macam mana untuk mengenal identiti fingerprint, cop jari, bahagian penyiasatan, okey. Macam mana kita nak tahu punca-punca berlaku kematian. Kan? Semua itu kita akan belajar melalui sains forensik. Nanti saya akan terangkan lebih dalam tentang sains forensik. ACP Tuan Haji Yusof, mantan Timbalan Pengarah Operasi Bukit Aman. Okey, so ini adalah
salah satu kita boleh kehebatan dia mempunyai kepakaran dalam bidang penguatkuasaan dan dia antara komandan ataupun komandan pertama dekat Malaysia yang mempunyai kata yang komandan pertama di Malaysia yang masuk dalam bidang M. Dia antara pengurus security keselamatan. Okey. Okey, so kita masuk bab subjek pelajaran. Ini yang best ni, subjek pelajaran ni. Sebab kenapa belajar dalam penguatkuasaan undang-undang adalah subjek pelajaran. Subjek pelajaran kita ni tak bolehlah kita dapat di mana-mana. Hari ni kalau kita belajar dalam bidang penguatkuasaan undang-undang, kita belajar undang-undang. 302 Kanun Kesedaran Hukuman Gantung sampai mati. Okey, kenapa siapa yang melakukan jenayah? Okey, siapa yang melakukan jenayah ataupun siapa yang membunuh, dia dihukum gantung. Itu adalah undang-undang. Okey, itu adalah undang-undang. Psikologi. Psikologi macam mana kita nak psycho jenayah tu supaya dia menjawab soalan ataupun bagi tahu secara benar. Okey, kalau kita perasan kalau kita tengok dalam movie, cerita-cerita apa semua kan, ada soal siasat yang mana berkaitan dalam psikologi. Hari ni kalau saya sebagai pegawai, awak adalah jenayah. Saya akan psycho awak sampai awak jawab soalan secara sebenar. Itu orang panggil psikologi. Okay, kalau kita tak belajar psikologi, kita tak akan boleh bagi penjenayah tu jawab secara betul. Silap-silap kita sendiri yang orang kata tak boleh terkelu nak berkata. Sebab apa? Kita tak belajar. Faham tak? Jadi nak jadi seorang pegawai ni bukan senang. Cik, saya nak jadi seorang pegawai, awak tak ada ilmu, awak tak ada knowledge, awak tak boleh jadi seorang pegawai. Awak tak ada ilmu, awak tak boleh knowledge, awak tak boleh nak buat siasatan. Nak jadi seorang pegawai penyiasatan, tak boleh kalau kita tak ada ilmu. Okey? So, OSHA, keselamatan, kaunseling, sains forensik. Kita ambil sains forensik lah. Hari ni kalau kita tahu forensik, berlaku kematian, forensik akan datang, cari bahan-bahan bukti. So, itu adalah sains forensik. Dia akan cari bahan bukti dulu. Pisau, darah, baju dia, cop jari. Kan? Itu adalah sains forensik. Kalau kita belajar dalam sains forensik, bolehlah kita jadi ataupun unit forensik dalam bidang M. Unit forensik dalam bidang M adalah sangat-sangatlah terhad. Tak boleh masuk sesuka hati tanpa ilmu. Okey? Itu yang paling penting. Sebab apa kalau kita masuk dalam pangkat pegawai inspektor, kita masuk pegawai pangkat inspektor, kalau kita tak tahu dalam benda-benda yang basic atau asas ni, sains forensik, undang-undang ni, kita tak layak jadi seorang pegawai. Sebab tu saya cakap, bila kita ada ilmu, lain. Ada ilmu dengan tak ada ilmu lain. Okay? Kita tak ada ilmu, macam tu je lah kita punya level kita. Sampai itu je. Tapi kalau kita ada ilmu, kita boleh dapat pangkat pegawai, kita tahu macam mana nak mengendalikan sains forensik, macam mana kita nak mengendalikan tentang bab jenayah, kan? Criminology. Kenapa manusia melakukan jenayah? Kenapa dia boleh melakukan jenayah? Hari ini kita tahu, penjenayah tu melakukan jenayah. Dia rompak bank. Kita kena tahu kenapa dia merompak bank. Kenapa dia boleh rompak. Faham tak? Kenapa dia boleh rompak bank tu? Dia seorang manusia tapi dia boleh rompak. Dia boleh rompak. Ataupun dia seorang manusia yang biasa tapi dia boleh membunuh. Kita kena tahu kenapa dia boleh membunuh. Kenapa dia melakukan benda tu. Tahu? Jadi kita kena belajar benda tu. Kenapa dia boleh melakukan. Kenapa manusia boleh melakukan jenayah. Mungkin kita tahu salah satunya sebab dia mempunyai masalah rumah tangga. Masalah tekanan mental. Dia membunuh. Itu kita kena tahu. Sebab tu kita kena belajar tentang itu. Sains sosial, sains kepolisian dalam bidang penguatkuasaan undang-undang. So, ini adalah subjek-subjek yang anda semua akan belajar dalam bidang penguatkuasaan undang-undang. Okey, kalau bagi saya, bila kita belajar dalam bidang penguatkuasaan undang-undang, paruh kaki kita tu sebenarnya dah ada dah. Okey, paruh kaki kita tu dah ada dah dalam bidang penguatkuasaan undang-undang. Dah boleh jadi seorang pegawai dah. Yang lebihnya adalah diri kita sendiri. Okey, kenapa saya macam itu? Sebab bila kita dah belajar, kita dah ada ilmu, kita dah bagi dah ilmu kata yang cukup-cukup yang bagus ni. Kan orang lain tak boleh dapat tanpa belajar. Tapi bila kita dah masuk, kita last sekali adalah satu tindakan kita. Okay, kita dah belajar, then kita perlu hadir ke sisi temuduga. Barulah kita dapat seorang pegawai. Macam mana pun kita kena hadir sisi temuduga. Okay, temuduga tapi temuduga tu
dia mengalu-alukanlah kita dengan kedatangan kita ni yang mempunyai ilmu. Faham tak kata tu? Okay? Bila kita hadir dengan kita ada ilmu, tak sama. Kita ada ilmu, kita ada diploma ataupun ijazah. Datang pula kita nak mohon seorang pegawai dalam bidang penguatkuasaan undang-undang. Okay? Kita ada ilmu, cik, saya ada ijazah sarjana muda penguatkuasaan undang, saya nak jadi seorang pegawai inspektor. Saya mohon inspektor. Okay? Pegawai polis pun alu-alukan awak kehadiran di dalam bidang. Sebab apa? Sebab awak juga ada ilmu. Okay? Berbeza pula yang kita tak ada ilmu. Orang tak ada ilmu. Contoh hari ni. Okay? Contoh hari ni, saya ambil contoh. Saya belajar dalam jurusan design. Okay? Design. Tapi awak belajar dalam bidang penguatkuasaan. Saya mohon inspektor, awak mohon inspektor. Siapa yang akan dapat? Of course lah awak. Sebab awak ada ilmu dan pelajaran awak berkaitan. Saya tak berkaitan. Okay? Saya tak tahu macam mana nak undang-undang. Saya tak tahu macam mana nak buat sains forensik. Saya tak tahu yang lain. Sebab tu, sekarang ni dalam kerajaan dah tetapkan. Bila kita nak masuk seorang pegawai, kena ada bidang yang berkaitan. Siapa kat sini yang masih fokus lagi? Saya takut bila saya cakap dah panjang-panjang ni, kan? Tidur pula. Masih fokus tak ni? Boleh komen tak? Saya masih fokus tak ni? Komen, saya fokus tak? Saya nak tahu. Masih fokus tak ni? Fokus tak? Masih fokus tak? Komen, saya masih fokus tak? Okay. Fokus Topik ni sangat menarik. Malam ni saya nak one to one bersama anda semua. Okay? Bersama anda semua. Saya just cakap, sharing bagi anda faham dan jelas. Okay, sebab saya tak nak cerita orang kata kalau boleh hari ni awak join, fahamkan dan jelas betul-betul fokus. Okay, anda akan dapat semua. Anda akan dapat semua. Okay. Alright, so dalam bidang penguatkuasaan undang-undang, cik, saya dalam belajar dalam bidang penguatkuasaan undang ni, cik, kan, boleh jadi polis itu. Sebenarnya dalam bidang penguatkuasaan undang-undang ni besar sebenarnya. Bidang dia besar. Okay, sangat-sangat luas. Dia boleh kerja dalam polis dia Malaysia, PDRM, Angkatan Tentera, darat, udara dan laut. Okay, nak jadi seorang paskal pun boleh, tak ada masalah. Maritim Malaysia, Jabatan Pengangkutan Jalan, JPJ, Jabatan Penjara, okay, Jabatan Immigration, Jabatan Kastam, Jabatan Bomba Penyelamat, Angkatan Pertahanan Awam, AADK, LHDN, KPDN, KK. Baru-baru ni viral. Siap kad mahal. So kita itu dalam bidang penguatkuasaan. Siap kad mahal 1,000. Kan? Jadi kita belajar dalam bidang penguatkuasaan, kita tahu. Harga kalau kita kerja dalam bidang tu, kita tahu harga siap kad tu berapa. Kenapa boleh mahal? Jadi penguatkuasaan akan datang untuk buat soal siasat. Barulah kita tahu okey apa pun sebab dia, kan? Dan lain-lain agensi yang berkaitan. Okey. So, dalam bidang penguatkuasaan ni semua boleh kerja. Faham tak? Maksudnya bukan untuk kerja dalam polis saja. Okey, boleh semua boleh kerja dalam agensi penguatkuasaan ni besar. Okey, cik, saya nak kerja sektor swasta ataupun sektor semi government, separuh kerajaan, Prasadana, Safeguard Asia, Malaysia Airport Berhad, Lembaga Tabung Haji, Felda Asia, Malaysia Airport Berhad, Simpanan Nasional ataupun BSN, TM Berhad, Tenaga Nasional, Britain Corporation, Oil and Gas, Petronas dan lain-lain, LHDN, Lembaga Hasil Dalam Negeri pun ada tadi sebelah. So nampak tak? Bidang ni sebenarnya luas.
Tes. Boleh dengar suara saya tak? Suara saya boleh dengar tak? Boleh dengar, boleh dengar. Okey. Dah ada tuan. Boleh dengar. Okey, Boleh tuan. masalah teknikal sikit tadi. Saya tak pakai saya punya mikrofon ni. So, semua boleh mute balik. Okay, kita sambung semula kita sambung semula. Okey. Alright. Okay. So, dalam bidang penguatkuasaan undang-undang, bidang ni sebenarnya okey, macam saya cakap tadi lah, yang mana bekerja dalam polis, immigration, custom, GPG, bomber, intidadah kebangsaan kan. So bidang ni sebenarnya besar. Dia meluas. Kan. So boleh pelbagai kerjaya lah sebenarnya. Bukan kata tak habis belajar tu tak ada kerja lah. Jangan kata macam tu. Sebab dalam bidang penguatkuasaan undang-undang ni besar. Okey, yang penting adalah kita punya fokus dan target kita, apa yang kita nak. Okey, fokus dan target kita, apa yang kita nak. Okey. So, sebelum kita start yang lain, saya nak terangkan lagi tentang dia punya laluan tu semua kan. Jadi saya nak tahu berapa ramai kat sini okey yang faham dan jelas. Okey, apa yang saya terangkan tadi? Berapa ramai yang faham dan jelas apa yang saya terangkan tadi? Sebelum tu saya nak terangkan lagi, saya nak bagi lebih jelas dan faham detail. Okey. Okey, saya faham dan jelas. Okey. So, buat pengetahuan semua, pada malam ini kita ada dalam 43 mata memandang ni, okey. So bidang ni sebenarnya bagi saya bidang kalau kata anda ni seorang orang kata yang betul-betul minat. Okey, minat dan orang kata ada impian. Ini adalah laluan yang terbaik. Sebab apa? Sebab saya boleh terangkan ini berdasarkan pengalaman saya. Ayah saya seorang polis. Okey, sarjan yang mana baru pencen tahun lepas. So yang mana berkhidmat daripada umur 19 tahun. Okey, dan pencen sampai ke umur 56 tahun. Dia tak pencen sampai 60 lah. Pencen awal. Okey, 56 tahun. Dan pencen ni adalah last dia adalah position sarjan. Okey, last dia adalah position sarjan. Okey. Berbeza pula dengan yang mana anda pada join pada malam ini yang ada kelulusan diploma. Okey, yang ada kelulusan diploma, habis belajar diploma, boleh terus apply dalam sarjan. Nampak tak? Awak ambil ataupun awak jimat masa dalam belasan tahun, puluhan tahun berbanding awak tak belajar, awak terus masuk. Okay, kalau awak belajar, awak terus boleh apply dalam grade 29 sarjan. Dan saya nak apply grade 41 cik, saya nak jadi pegawai. Boleh, tak ada masalah. Awak kena faham, bila awak masuk dalam penguatkuasaan undang-undang, awak tak belajar, awak ada had limit maksimum pangkat awak tu. Hari ni kalau awak masuk guna SPM, contoh macam ayah saya masuk guna SPM, dia maksimum adalah sarjan. Boleh pergi pun sarjan inspektor. Paling maksimum sarjan inspektor. Itu pun kalau dapat. Payahlah nak dapat. Paling-paling pun sarjan major tu. Tapi kalau awak ada diploma ni, awak terus pergi ke sarjan. Apatah lagi awak ada ijazah, awak terus pergi ke inspektor. Muda-muda lagi dia pakai satu paku. 10 tahun kerja, dah sedap lah. Kan? So, macam saya cakap tu, kalau awak nak masuk dalam industri ataupun dalam penguatkuasaan undang-undang untuk kerja government, kerja kerajaan ni, perlukan pendidikan. Diutamakan yang mana ada ilmu. Sebab kita tak ada ilmu, awak tak boleh pergi lebih jauh. Sebab dalam government memang meniti, orang kata fokus ataupun mengambil, orang kata diutamakan yang ada, orang kata ada pendidikan. Itu paling penting. At least
ada diploma. Sekurang-kurangnya ada diploma. Okey? Saya bagi lagi tips. Kan. Siapa lagi nak tips kat sini? Siapa lagi nak tips yang nak betul-betul nak berjaya? Saya nak betul-betul berjaya je. Saya nak orang yang join pada malam ini yang betul-betul nak berjaya, nak capai impian. Saya tak nak, sejujurnya saya cakap, siapa yang malam ini yang tak nak berjaya ataupun hanyalah angan-angan kosong boleh keluar. Okey? Saya direct dan saya tekankan pada malam ini. Saya nak siapa yang join pada malam ini yang betul-betul nak berjaya. Saya nak bantu orang nak berjaya je. Sebab penat. Kita penat bila kita nak bagi orang ilmu. Saya sebagai kaunselor, saya nak bagi anda ilmu, nak bagi cara yang terbaik untuk capai impian. Tapi tak dihargai, saya tak nak macam tu. Saya nak bagi orang yang betul-betul nak berjaya je. Sebab saya percaya dan saya tahu pengalaman saya dalam pendidikan ni lebih daripada 10 tahun saya dah bekerja dalam bidang pendidikan, dan juga dalam bidang penguatkuasaan ni saya dah lahirkan saya dah kerja 5 tahun, dah lahirkan orang kata nak ribuan tu tak adalah, dekat ratusan tu adalah student saya, anda saya sendiri yang dah berjaya kan. Jadi saya percaya bidang ni boleh dapat membantu, tapi saya perlukan komitmen anda semua. Okey, perlukan komitmen anda semua untuk buat satu tindakan. Tips kedua. Okey. Fokus ni tips kedua. Saya sangat nak tips. Boleh, tak masalah. Okey, tips pertama saya cakap apa tadi? Ilmu pendidikan. Okey. Pertama, ilmu pendidikan. Kena ada. Hari awak datang guna SPM, orang tak pandang awak. Awak datang guna diploma, awak guna ijazah, orang pandang awak, orang respect awak, orang tabik awak. Kita ambil awak. Okey. Kedua, kena disiplin. Okey, kena ada disiplin. Sebab nak jadi seorang pegawai, nak jadi seorang badan penguatkuasaan undang-undang, tak ada disiplin, bangun tidur lambat, attitude tak bagus, macam mana nak jadi seorang pegawai? Betul tak? Kan? Disiplin. Bila kita nak jadi seorang pegawai, dalam pegawai penguatkuasaan ataupun pegawai polis ke immigration ni, diorang pentingkan disiplin. Masa, kita rekrut pun, dia dah bagi masa, 3 minit pergi ke tapak kawat. 3 minit, 3 saat. 3 saat dia. Kan? Bangun tidur, tunggu apa lagi pergi sana. Itu orang panggil disiplin. Ataupun, untuk disiplin lah. Kena ada satu disiplin. Masa, punctual masa. Sebab kita belajar enforcement, penguatkuasaan. Jadi kita belajar penguatkuasaan, ada kelas, kena masuk. Kan? Ada kelas, kena masuk. Okey? Tak ada bagi alasan lah, orang kata kan. Cik alasan ni alasan, kita tahu. Bila alasan, kita belajar dalam bidang penguatkuasaan, kita tahu. Awak tak boleh nak tipu kalau kita belajar dalam bidang penguatkuasaan ni. Okey? Disiplin. Okey, kedua adalah disiplin. Kita kena ada satu disiplin yang betul-betul diri kita. Sekarang ni awak nak jadi seorang pegawai, awak dah kena tanamkan dalam diri. Cik, saya nak tanamkan dalam diri saya, cik. Saya nak tanamkan dalam diri saya ni, saya nak jadi seorang pegawai, saya kena ada disiplin. Awak kena tanamkan daripada sekarang. Awak tak tanamkan daripada sekarang, okey, awak tak boleh capai. Bukan tak boleh capai, tapi agak susah dan slow. Tapi saya cakap, okey, percaya saya cakap, berdasarkan pengalaman saya dan berdasarkan yang mana saya bantu student-student saya, disiplin. Okey, ketiga adalah fokus. Okey, setiap benda yang kita buat dekat dunia ni ataupun apa yang kita nak, kalau kita fokus, kita boleh capai. Kita nak habiskan pelajaran, okey, 2 tahun ni, kena fokus. Betul tak? Kena fokus. Awak fokus betul-betul, awak akan dapat lah. Okey. Alright. So fokus. Okey, dan keempat, tindakan. Kena buat satu tindakan. Kita kena dapatkan satu tindakan yang betul. Barulah kita boleh dapat. Barulah kita boleh dapat satu tindakan. Kita dah tahu, kita kena buat. Dah tahu tapi tak buat, bagi 1000 alasan, nak tak nak, macam mana nak dapat? Dah tahu terus buat. Buat satu tindakan hari ni, buat hari ni, baru kita dapat. Okey? Right. So,
Saya tak nak melengahkan masa lagi. Okey, saya nak terangkan lagi. Okey, laluan. Okey, laluan dalam bidang penguatkuasaan undang-undang. Diploma dulu kita ambil dalam diploma dulu. Okey. Kita masuk dulu daripada program keselamatan. Okey, program keselamatan. Program keselamatan. Sijil. Ini sijil Okey, semua bersedia ambil pen dengan kertas, Saya nak terangkan tentang dia punya cara pelajaran kita. Cara pelajaran kita. Cara pelajaran kita. Malam ni saya nak bagi tawaran beasiswa tau. Siapa nak tawaran beasiswa? Program sijil saya nak bagi beasiswa, diploma saya nak bagi beasiswa, ijazah pun saya nak bagi beasiswa. Siapa nak tawaran beasiswa pada malam ini? Tapi saya takkan bagi semua orang yang join 42 orang ni. Saya takkan bagi semua. Okey. Saya nak bagi pada malam ini saja yang betul-betul buat tindakan. Yang buat tindakan pada malam ini. Okey, saya takkan bagi kepada semua orang 42 orang ni, cik 42 orang ni esok lusa tulat kan. Tak ada. Saya nak bagi orang yang betul-betul nak pada malam ini saja saya akan bagi beasiswa. Bila nak dapat beasiswa tu saya akan terangkan. Sabar. Okey. Siapa nak tulis saya nak beasiswa? Saya nak tengok. Siapa nak tulis beasiswa? Tulis saya nak beasiswa. Semua nak beasiswa. Ramai. Semua nak beasiswa. Okey, bagus. Okey. Alright. So saya terangkan untuk tawaran beasiswa pertama. Okey, tawaran beasiswa pertama untuk program sijil. Sijil ni adalah bagi siapa? Okey. Sabar tengok dan fahamkan betul-betul. Okey, untuk sijil. Sijil pentadbiran. Okey, sijil pentadbiran ni adalah untuk apa? Business and management ataupun business pentadbiran program pentadbiran. Program ni khas untuk yang mana tidak mencukupi 3 kredit SPM. Hanyalah ada satu SPM saja, satu kredit SPM saja. Faham tak situ tak? Okey, peluang ini diberikan kepada calon yang mempunyai satu kredit sahaja. Satu kredit sahaja. Wajib lulus Bahasa Melayu dan Sejarah. Okey, Bahasa Melayu dan Sejarah. Okey, ini yang untuk satu kredit. Saya nak tanya kat sini, berapa ramai kat sini, kat sini yang tak ada kredit. Yang langsung tak ada kredit. Tulis. Siapa yang tak ada kredit? Tulis. Saya nak tahu berapa ramai. Jangan malu, jangan segan, saya nak terangkan macam mana awak punya laluan. Siapa yang tak ada kredit, tulis saya tak ada kredit. Tulis saya tak ada kredit. Tak ada kredit langsung. Tak apa. Jangan malu, jangan segan. Saya nak terangkan, saya nak bantu. Siapa tak ada kredit langsung, tulis. Saya tak ada kredit. Tak ada kredit langsung, tulis. Tak apa, jangan malu. Saya ada satu kredit. Okey. Okey, ni saya terangkan dulu untuk satu kredit. Siapa ada satu kredit, Bahasa Melayu dan Sejarah lulus, okey. Boleh ambil program ni. Kita bagi awak tawaran beasiswa penuh 11,000. Tawaran beasiswa penuh 11,000. Selepas tu, awak boleh terus. Jangan conteng-conteng Jangan share screen. Okey. Tawaran ni adalah untuk sertifikat untuk pentadbiran business and management. Okey. Ini adalah salah satu program yang mana cukup satu kredit awak boleh masuk. Ada satu kredit, okey, awak terus boleh masuk. Belajar 1 tahun 4 bulan. Lepas tu awak terus upgrade pergi ke diploma. Okey, lepas tu awak terus upgrade pergi ke diploma. Diploma penguatkuasaan undang-undang iaitu 2 tahun 6 bulan. 2 tahun belajar, 6 bulan lagi praktikal.
Bermaksud dekat situ, lebih kurang dalam 3 tahun setengah, awak dah ada segulung diploma. Tanpa perlu awak repeat SPM. Faham tak? Awak satu kredit, awak tak lepas diploma. Tapi kita bagi awak satu sijil, bagi awak beasiswa lagi. Lepas tu awak terus sambung ke diploma. Cukup 3 tahun lebih, awak dah ada diploma, awak bolehlah minta untuk program, minta untuk pegawai. Tanpa perlu repeat SPM. Faham tak? Jelas tak? Jelas tak? Okay, tanpa perlu repeat SPM. Okey. Siapa yang satu kredit ni awak kena faham. Satu kredit tu kena faham Kita bagi awak beasiswa 11,000, belajar 1 tahun 4 bulan, sijil, lepas tu terus sambung diploma. Lebih kurang dalam 3 tahun setengah, awak habis, awak boleh terus apply dalam pegawai ataupun dalam sarjan, pangkat cadet sarjan. Okey. Sekiranya yang tak ada kredit. Siapa satu kredit tu awak boleh tengok yang ni. Siapa satu kredit tu awak boleh tengok yang ni. Ambil screenshot siap-siap. Screenshot siap-siap. Satu kredit, screenshot siap-siap. Okey. Yang tak ada kredit. Yang tak ada kredit, saya tak ada presentation dalam ni. Tak ada kredit tak? Saya tunjuk. Tak ada kredit macam ni Kalau tak ada kredit, sekejap saya macam mana saya nak buat. Okey, yang tak ada kredit macam ni lah. Saya share sekejap. Ini yang tak ada kredit. Ini kita tak ada presentation sebab saya tak ada slide dia. Okey, ini saya nak bantu awak tahu semua. Okey, boleh nampak tak? Boleh komen tak? Seorang boleh komen tak? Nampak tak? Saya share pun. Nampak tak? Nampak Okey. Ini tak ada kredit, langsung. Tak ada kredit langsung. Tak ada kredit langsung, cik. Boleh ke saya nak berjaya, cik? Boleh ke saya nak dapat diploma ni, nak dapat ijazah? Boleh. Tak ada istilah tak boleh sebenarnya. Okey. So, belajar 1 tahun setengah ataupun 1 tahun 6 bulan. Oh, ada. Saya ada sijil. Saya ada ni lah. Ada sekejap sekejap saya cari dulu. Presentation. Oh, ada. Ada. Sorry, minta maaf. Saya share. Okey. Ini yang langsung tak ada kredit Langsung tak ada kredit. Okey. So first kali adalah yang mana tak ada kredit, SKM tahap 2. Awak belajar 1 tahun, SKM tahap 3, kita bagi awak 1 tahun. Awak tak perlu repeat SPM Kena faham, tak perlu repeat SPM. Sebab awak tak ada kredit langsung. Okey, awak tak perlu repeat SPM pun, tak apa. Kita bagi awak belajar juga dan kita bimbing awak untuk jadi seorang pegawai. Belajar 1 tahun, tambah lagi 1 tahun, 2 tahun awak belajar untuk sijil. Tanpa perlu repeat SPM. Kita bagi allowance setiap bulan RM400. Okey, setiap bulan RM400. Lepas tu terus sambung ke diploma. 2 tahun setengah. Okey, kat situ bukan dalam 4 tahun setengah awak dah ada diploma. Okeylah daripada awak repeat SPM, kalau awak kredit cantiklah. Alhamdulillah, kalau tak kredit tu pun rugi juga awak nak tunggu masa setahun. Faham tak? Jadi kita bagi awak untuk sijil kemahiran dulu, belajar dulu. Lepas tu awak terus sambung ke diploma dalam bidang penguatkuasaan undang-undang. Paling penting awak kena satu sijil. Sijil untuk apa? Sijil untuk tapis awak punya SPM awak. Kita nak bantu awak. Yang mana tak ada kredit ni, kita nak bantu awak. Faham
Siapa yang tak ada kredit kat sini faham tak? Jelas tak? Boleh komen jelas. Boleh komen jelas. Okey. Untuk SKM kita bagi awak setiap bulan allowance RM400 dan juga yuran pendaftaran untuk sijil untuk kemahiran ni yang tak ada kredit ni, hanyalah awak perlu bermodalkan sekali sahaja iaitu RM1,000. Bermodalkan sekali sahaja RM1,000, awak belajar sampai habis belajar untuk sijil kemahiran. Okey, untuk sijil kemahiran yang tak ada kredit langsung Yang tak ada kredit langsung, saya ulang balik, yang tak ada kredit langsung, yuran daftar awak perlu modalkan RM1,000 untuk awak punya masa depan, untuk kerjaya awak. Dan awak belajar 2 tahun untuk sijil dan 2 tahun setengah untuk diploma. Okey, jelas? Okay, jelas Saya tunjuk lagi untuk diploma pula. Okey, kat sini saya nak tahu berapa ramai kat sini yang ada 5 kredit. 5 kredit SPM. 5 kredit SPM. Ada tak 5 kredit SPM? Siapa ada 5 kredit SPM? Saya ada 5 kredit SPM. Siapa ada 5 kredit SPM? Okey, siapa ada 5 kredit berkomen. 4 kredit tak boleh, nak 5 kredit dia. Siapa 5 kredit boleh. Siapa yang ada 5 kredit SPM, okey, dia ada 2 pilihan. Dia ada 2 pilihan. Ingat betul-betul kena fahamkan siapa yang ada 5 kredit SPM, dia ada 2 pilihan. Pilihan pertama, kita bagi awak tawaran untuk program asasi ataupun foundation. Okey, selepas tu awak boleh terus sambung ke peringkat ijazah. Ijazah sarjana muda, penguatkuasaan, undang-undang. Belajar 1 tahun untuk asasi, terus sambung ke ijazah 3 tahun. 4 tahun awak dah ada segulung ijazah. Boleh pangkat pegawai. Faham 1 tahun asasi, 3 tahun untuk ijazah. Habis 4 tahun ni awak terus apply pegawai. Okey, inspektor. Okey, pegawai inspektor. Okey, kita bagi awak yuran beasiswa penuh. Yuran pengajian beasiswa penuh untuk asasi. Okey, yuran pengajian penuh untuk asasi. Okey, so asasi awak perlu bermodalkan iaitu RM1,500 saja. Awak rasa sepanjang awak belajar 4 tahun ni, awak modalkan RM1,500, okey? Okey, RM1,500 dan awak dapat pangkat pegawai, awak rasa berbaloi ke tidak? Siapa rasa berbaloi kita bermodalkan RM1,500 habis belajar jadi seorang pegawai? Komen berbaloi. Kalau ada 2 kredit boleh. Boleh. Danish, awak boleh apply untuk sijil. Kalau awak ada 2 kredit, awak boleh apply untuk sijil. Tak ada masalah. Kan? Berbaloi. Okey. Betul, berbaloi. Sangat berbaloi. Betul berbaloi. Okey. Dia untuk diploma, untuk asasi ni, awak beruntung sebab ada tawaran beasiswa. Faham tak situ? Awak beruntung untuk tawaran beasiswa. Untung sangat. Okey. So saya nak terangkan untuk diploma pula. Kat sini saya percaya ramai yang dapat 3 kredit. Okey, yang ini 5 kredit tau. Asasi ni 5 kredit tau. Asasi 5 kredit. BM sejarah wajib lulus. Apa-apa subjek pun boleh 5 kredit. 5 kredit apa-apa subjek pun boleh. Boleh apply terus pergi ke asasi. Dapat pangkat apa kalau 2 kredit? 2 kredit awak boleh mohon untuk sijil. Habis sijil awak dapat pergi ke diploma, lepas tu awak mohon untuk sarjan. Okey. Alright, so kita pergi ke diploma pula. Siapa kat sini yang ada diploma? Saya nak tahu ada diploma tak? Siapa yang ada diploma? Siapa yang ada diploma? Komen saya ada diploma. Saya nak terangkan untuk diploma. Okey, siapa yang ada diploma? STPM, diploma. Okey, boleh. Tak ada masalah. Okey. So,
siapa yang ada STPM, ada diploma, syarat dia adalah 2.0 diploma dan STPM. Awak boleh terus sambung ke peringkat ijazah. Ijazah sarjana muda penguatkuasaan undang-undang. Okey, ijazah sarjana muda penguatkuasaan undang-undang. Alright, so awak rasa kalau hari ni dengan kita bagi awak tawaran beasiswa, okey, dengan bermodalkan 1,500, awak rasa berbaloi tak kalau awak nak jadi seorang pegawai? Berbaloi ke tak? Awak bermodalkan 1,500, awak dapat pangkat inspektor, okey, awak belajar 3 tahun je, lepas tu awak boleh jadi seorang pegawai, awak rasa berbaloi ke tidak? Bermodalkan 1,500, cik, habis belajar saya jadi seorang pegawai grade 41. Inspektor dah tentu-tentu gaji 4,000. Kan? Berbaloi ke tak awak modalkan 1,500 saja? Berbaloi ke tidak? Boleh komen berbaloi ke tidak? Kan? Bermodalkan 1,500 pangkat inspektor grade 41, saya dah bantu program yang bagus macam ni. Kan? Berbaloi ke tidak? 1,500 dia keluar. Belajar 3 tahun je, lepas tu pangkat pegawai. Confirm awak boleh jadi seorang pegawai sebab bidang awak ni memang berkaitan. Tak perlu diherankan lagi. Okey. Alright. STPM, diploma boleh terus sambung ke peringkat ijazah. Dengar sekali lagi Ada diploma, ada ijazah, ada STPM boleh sambung ke peringkat ijazah. So berapa tahun untuk diploma? Okey. Kita masuk untuk diploma pula. Diploma. Okey, saya terangkan untuk diploma. Alright, ini diploma Kita tengok yang sebelah sini Sebelah sini, tengok belah sini. Tengok yang belah sini. Okey. Nampak tak saya conteng? Nampak tak? Nampak tak saya conteng? Nampak tak saya conteng? Orang boleh komen tak? Nampak tak saya conteng ni? Saya ada remark kat sini. Ada nampak tak? Ke tak nampak? Tak nampak. Nampak. Okay. So ini untuk diploma. Diploma ni 3 kredit. Diploma ni 3 kredit. BM sejarah wajib lulus 3 kredit any subject. Siapa kat sini 3 kredit boleh komen. Saya 3 kredit cik. Saya nak tahu berapa ramai kat sini 3 kredit. Yang betul-betul 3 kredit. Ramai tak? Ramai tak 3 kredit malam ni? Yang betul-betul cukup 3 kredit komen-komen. Ramai ke tak? Saya 3 kredit. Cik kena. Siapa yang betul-betul 3 kredit dapat 3 kredit SPM? Boleh komen. Okay. Saya 3 kredit. Okey, Syakira. Lagi? Ada lagi tak yang 3 kredit? Yang 3 kredit. Okey. Okey. So, cantik. Okey. Diploma iaitu 3 kredit. Okey. 3 kredit diploma. Belajar 2 tahun. Belajar 6 bulan praktikal. 2 tahun belajar, 6 bulan lagi praktikal. Selepas 2 tahun 6 bulan, awak terus boleh kerja dengan pangkat sarjan. Grade 29. Okay, grade 29 pangkat sarjan. Okey. Saya terangkan sekali lagi. Okey. Ada diploma, ada 3 kredit. Okey. Belajar 2 tahun 6 bulan, boleh terus apply pangkat sarjan. Okey. Dengan bermodalkan RM1,500 sahaja. 2 tahun setengah. Berbaloi ke tidak, awak habis belajar diploma gaji RM3,500 pangkat sarjan. Berbaloi ke tidak? Starting. Saya nak tanya kat situ. Berbaloi ke tidak? Awak ada gaji, awak bermodalkan RM1,500, belajar 2 tahun setengah. Okey, gaji awak dapat RM3,500 masa pangkat sarjan nanti. Berbaloi ke tidak? Ada ilmu ni, awak boleh
impian awak boleh capai menjadi seorang pegawai. Jadi bermodalkan 1,500 saja. Bermodalkan yuran pendaftaran 1,500 saja. Okey, 1,500 saja pendaftaran awak. 2 tahun setengah awak belajar, 2 tahun 6 bulan. 6 bulan praktikal lah, kita akan hantar awak masa praktikal nanti. Okey, setiap diploma ni 6 bulan lagi praktikal, kita akan hantar awak masa praktikal nanti. Masa belajar tu, belajarlah 2 tahun tu. Okey, so untuk habis belajar program diploma penguatkuasaan undang-undang ni, diploma ke ijazah ke habis belajar tu, untuk kerja awak tu sangat-sangatlah diperlukan ataupun orang menerima awak ni. Okey, tak ada istilah orang kata, saya cakap tak ada istilah habis belajar tu awak tak nak bekerja. Sebab kita dah tahu di dalam bidang penguatkuasaan undang-undang ni perlukan. Pernah dengar tak saya cakap dalam PDRM tak ada kekosongan. Setiap tahun tu ada kekosongan. Setiap tahun. Tak kira lah jabatan-jabatan kerajaan lain pun setiap tahun ada kekosongan. Nak dan tak nak saja. Nak dan tak nak saja. Okey. Kalau dalam bidang government awak tak nak dalam kerja government, awak mohon dalam sektor swasta. Sektor swasta pun banyak. Kita ambil contoh lah. Kita ambil contoh je, satu je. Polis bantuan. Kita jangan pandang rendah pada polis bantuan. Polis bantuan, gaji ada diploma, 4,500. Tahu? Polis bantuan gaji besar. Jangan pada rendah. Okey, ada diploma, kerja dalam polis, PDRM, starting 3,500. Okey. Awak pangkat ijazah, awak ada inspektor, starting 4,500 ke 5,000. Okey, gaji dia. 2 kredit awak kena ambil sijil dulu. Habis sijil awak sambung diploma. Habis diploma terus boleh pergi pangkat sarjan. Okey. Alright. Yuran pendaftaran 1,500. Okey, saya nak terangkan bab yuran pendaftaran yang mana tuan-tuan, puan-puan semua kena keluar duit. Yang mana kena keluar duit, yang betul-betul kena keluar duit. Berapa kena keluar duit, okey, berapa pembiayaan kita nak bagi tahu. Jelaskan. Supaya semua faham dan jelas. Okey. Saya terangkan untuk sijil dahulu. Rekod ini kita dah nak habis. Faham dan rekod sebab apa? Sebab kita nak tunjuk pada mak ayah. Kita nak tunjuk pada mak ayah supaya faham dan jelas semua. Jadi lepas ni tak perlu lagi lah nak terangkan banyak kali kan, sebab kita nak terangkan sekali terus ni. Okey, fahamkan dan jelaskan sijil dahulu, iaitu program sijil yang tak ada 3 kredit, ada 1 kredit saja. Okey, iaitu business sijil. Awak perlu keluar modal, saya tembak dulu. Awak perlu keluar modal iaitu 1,500. Awak perlu keluar modal 1,500. Okey, kita bagi tawaran beasiswa kepada awak sebanyak 11,000. Okey, 11,000 beasiswa. Kita bagi ni tak ramai, hanya terhad. Yang betul-betul yang nak pada malam ini saja kita buka kepada dalam 27 orang sahaja kekosongan untuk program sijil ni. Okey. Tawaran beasiswa bernilai RM11,000. Awak hanya modalkan 1,500 saja. Okey. Bila awak sambung ke diploma nanti, kita akan coverkan yuran pengajian awak sebanyak RM20,000 untuk diploma nanti. Kita cover daripada mana? Kita akan cover oleh PTPTN. Kita cover oleh PTPTN. Okey. Dan ni kita cover untuk PTPTN. Tapi untuk belajar sijil, kita bagi awak beasiswa. Diploma nanti kita akan applykan PTPTN untuk awak. Faham Faham kat situ Diploma nanti kita akan applykan PTPTN untuk awak. Okey. So awak bermodalkan sekali seumur hidup, satu kali seumur hidup, iaitu 1,500. Untuk sijil yang ada 1 kredit saja. 1 kredit 1,500. Yang langsung tak ada kredit RM1,000.
langsung tak ada kredit RM1,000. Yang ada satu kredit ambil sijil RM1,500. Ni sijil ni, awak belajar 1 tahun 4 bulan. 2 tahun lagi untuk diploma. 1 tahun 4 bulan belajar, 2 tahun setengah lagi untuk diploma. Okey. Okey, kita masuk next. Okey, kita masuk next untuk program asasi. Asasi ini asasi yang mana yang cukup syarat ada 5 kredit, yang dapat 5 kredit dia punya SPM dia, yang dapat 5 kredit dia punya SPM dia. Awak belajar asasi 1 tahun belajar, 3 tahun lagi untuk ijazah. Okey. 3 tahun lagi untuk ijazah. Maknanya 4 tahun awak belajar, 4 tahun awak belajar asasi. Awak pangkat apa? Pangkat inspektor. Asasi ni habis belajar pangkat inspektor yang grade 41 pegawai Bukan sarjan pegawai Okey, yuran pendaftaran RM1,500. Okey, bayar sekali je. Seumur hidup 4 tahun awak bayar sekali je. Tak perlu bayar banyak kali, sekali je. RM1,500. Kita bagi awak tawaran beasiswa bernilai RM18,000 pada hari ini. Hari ini saja Hari ini pun sama juga. Tawaran dia kota pada 27 orang saja untuk asasi ini. Ijazah sarjana muda untuk pembiayaan PTPTN setahun RM13,000. Okey, setahun RM13,600. Kita cover PTPTN penuh. Ini yang mana 5 kredit yang nak terus sambung ke ijazah. Ada 5 kredit dan terus sambung ke ijazah. Faham? Jelas tak? Okey, kita sambung untuk diploma pula. Kat sini siapa yang tak faham, kurang jelas boleh bagi tahu boleh komen terus komen je, jangan malu, jangan segan. Malu tak faham, rugi. Kalau tak faham tanya. Jangan diam je. Okey. Alright, saya terangkan next Yuran pendaftaran untuk diploma. Yuran pendaftaran untuk diploma. Okey, yuran pendaftaran untuk diploma iaitu 2 tahun 6 bulan belajar, 2 tahun 6 bulan diploma. Diploma penguatkuasaan undang-undang, diploma pentadbiran penguatkuasaan undang-undang. Okey, akademik penguatkuasaan undang 2 tahun 6 bulan. Yuran pendaftaran awak iaitu RM1,500 saja untuk diploma. Awak belajar 2 tahun setengah ni RM1,500 saja awak perlu keluar duit. Tak perlu keluar duit banyak kali, sekali je. Okey. Yuran asal dia untuk diploma ni iaitu sebanyak, ni yuran dah selepas tu beasiswa tau. Dia ada yuran asal dia. Sekejap Dia sebelum tolak beasiswa pun ada yuran dia. Sekejap saya terangkan. Okey. Untuk diploma, yuran asal dia iaitu sebanyak RM34,500. Okey. Dia ada tawaran beasiswa. Tawaran beasiswa dia bagi iaitu sebanyak RM14,000. Okey, saya tuliskan tuliskan. Ya, beasiswa bernilai RM500. Yuran asal dia adalah yuran asal RM34,500. Okey. RM34,500 yuran asal dia. Sekejap
Yuran asal. Okey, ni yuran asal dia. Yuran asal RM banyak 34,500. Beasiswa RM 14,500. Ni beasiswa ni kita bagi pada 27 orang terawal 27 orang terawal saja beasiswa ni. Okey, lepas tu selepas beasiswa RM tinggal yuran RM20,000. Kena faham kat sini yuran asal ni iaitu 34,500. Kita bagi tawaran beasiswa untuk diploma 14,500. Ini terhad daripada 27 orang saja. Lepas tu pula, selepas beasiswa ni kita bagi, beasiswa ni apa cik? Kita bagi awak percuma. Selepas beasiswa ni yuran dia tinggallah 20,000. So lepas dapat 20,000 ni, kita cover PTBTN penuh. Okey. So awak perlu modalkan berapa cik? Saya perlu modalkan iaitu 1,500 saja. Awak perlu modalkan 1,500 saja. Awak perlu modalkan 1,500 ini saja. Awak perlu modalkan 1,500 ringgit sahaja. Jelas tak? Siapa jelas? Boleh faham tak? Puan Azrin akan jelaskan untuk diploma. Okey, untuk tadi ada soalan, tadi siapa tanya ni? Erikson. Erikson. Okey. Konsep PTBTN macam ni tau Erik. Okey, hari ni kita dah bagi awak pembiayaan, kita dah bagi awak untuk awak belajar. Kita dah bagi awak pembiayaan untuk awak belajar. Okey. Kita dah bagi awak pembiayaan untuk awak belajar. Kita dah bagi peruntukan daripada kerajaan untuk awak belajar. Habis belajar nanti, gaji 3,500 takkan tak boleh nak bayar sebulan 1,000. Betul tak? Logik ke tak logik? Logik ke tak logik? Logik ke tak logik? Kalau kata awak habis belajar nanti, okey. Habis belajar nanti, awak dapat gaji 3,000, awak dapat gaji 3,500. 4,500. Awak nak bayar PTBTN sebulan 100-200 je. Takkan tak boleh nak mampu, takkan tak mampu nak bayar. Betul tak? Kalau kita ni orang kaya, kita berkemampuan, kita boleh bayar sendiri. Tak perlu apply PTBTN. Tapi kalau kita tak mampu, kita orang susah, kita apply PTBTN. Sebab ada PTBTN ni untuk masa depan kita. Okey? Faham semua Jelas tak semua? Jelas tak pada malam ni? Berapa ramai saya nak tahu kat sini Saya dah terangkan semua dah jalan. Yuran semua saya dah terangkan. 1,500 untuk pendaftaran, 1,500 untuk diploma dan ijazah untuk pendaftaran, sijil untuk 1,000, sijil yang belajar 1,000 untuk sijil 1,000 pula. 1,500 untuk sijil kemahiran Malaysia RM1,000. Tak ada kredit 1,000. Ada satu kredit 1,500. Ada 3 kredit ke atas 1,500 untuk diploma. Saya terangkan sekali lagi, tak ada kredit 1,000 SKM. Ada satu kredit boleh ambil sijil, 1,500 awak modal. Awak ada 3 kredit, awak boleh ambil diploma. Awak ada 5 kredit, awak boleh ambil sijil. Awak boleh ambil asasi, 1,500 awak modal. Awak ada diploma, awak boleh ambil ijazah terus, 1,500 awak modal. Yuran pendaftaran untuk lepasan diploma iaitu RM1,500. Ada 3 kredit, RM1,500 untuk pendaftaran. Awak modalkan RM1,500 ni permulaan, okey, RM1,500 ni untuk usaha masa depan awak, tapi masa depan awak akan terjamin. Saya percaya
nak dan tak nak, susah ataupun senang, kita nak kena berusaha kalau kita nak capai itu. Siapa kat sini saya nak tanya yang betul-betul berkemampuan dan berminat untuk mendaftar. Betul-betul sahaja. Betul-betul sahaja berminat dan berkemampuan untuk mendaftar. Saya nak buka kepada 27 orang saja. Saya tak nak ramai. Tapi perlu WhatsApp kaunselor pada malam ini. WhatsApp kaunselor pada malam ini yang mana bagi link kepada awak. WhatsApp dia pada malam ini, saya berminat nak daftar. Komen saya berminat nak daftar. Komen saya berminat nak daftar. Siapa yang berminat nak daftar, komen saya berminat nak daftar. Komen saya berminat. Yuran pendaftaran untuk diploma berapa? Yuran pendaftaran untuk diploma. Okey, yuran pendaftaran untuk lepasan diploma. Apa lagi yang betul-betul berminat untuk mendaftar? Komen saya betul-betul berminat mendaftar tu. Ramai yang minat daftar. Okey. Sekali lagi saya pesan, kita punya pengajian sementara ini adalah pendaftaran secara online. Okey, pendaftaran secara online. Okey, semua berurusan kita secara online. Okey, dan kaunselor-kaunselor kita yang bagi link kepada awak adalah kaunselor bertauliah yang akan terangkan awak tentang pendaftaran dan akan uruskan awak punya pendaftaran. Awak boleh WhatsApp kaunselor tu pada malam ini, WhatsApp kaunselor tu pada malam ini untuk kita daftarkan awak dengan sekurang-kurangnya awak perlu mendaftar dapatkan kota beasiswa tersebut. Okey. Okey, WhatsApp kaunselor pada malam ini sebab saya tak nak awak lambat untuk dapatkan kota beasiswa ni. Okey. Saya nak awak yang betul-betul berminat nak daftar saja. Tetapi awak perlu WhatsApp kaunselor pada malam ini. Apa pun awak nak bincang dengan keluarga ke, nak fikir apa pun, awak kena dapatkan kota pada malam ini dulu. Okey. Sebab kota kita adalah terhad. Okey, saya cakap sekali lagi, saya nak orang yang betul-betul berminat dan yakin untuk mendaftar. Saya nak bawa, saya nak bimbing dia untuk berjaya. Kalau ikut laluan dan ikut cara saya, insya-Allah boleh berjaya. Alright. Banyak soalan tu, banyak soalan. Ada yang tanya soalan. Saya nak tanya soalan, sekarang ni saya belajar diploma tapi saya SPM saya lulus je 4 kredit. Boleh? Boleh, tak ada masalah. Tak ada masalah. Boleh, tak ada masalah. Awak ada 4 kredit, awak boleh masuk diploma. Kena bincang dulu. Boleh, tak ada masalah Eric. Awak nak bincang boleh, tak apa masalah. Tapi awak kena berurusan dengan kaunselor awak pada malam ini. Awak tak berurusan, kota habis, awak rugi. Nak tanya belajar untuk full time atau part time. Kita ada full time ada, part time pun ada. Full time ada, part time pun ada. Belajar kita secara online, belajar full time ada, part time pun ada. Pendaftaran secara online, pengajian kita pun sementara sekarang COVID ni masih tinggi, secara online lagi. Tapi kita tak tahu, mungkin tahun depan akan dijangka untuk masuk. Tapi sekarang ni secara online. Pendaftaran semua secara online lagi. Okay. So, kita dah hampir 1 jam bersiaran langsung pada malam ni. Lebih dah pun 1 jam setengah dah ni. Okay, saya nak semua WhatsApp kaunselor pada malam ini, WhatsApp untuk berurusan pendaftaran. Tempat pengajian. Pengajian kita dekat Petaling Jaya Selangor. Petaling Jaya Selangor. Kampus asrama kita sediakan, pengangkutan kita sediakan. Asrama kita sediakan, pengangkutan kita sediakan. Awak boleh duduk, sekarang ni awak belajar secara online lah. Kan? Awak belajar online, awak tak perlu fikir-fikir dah. Tak perlu fikir-fikir, tak perlu benda-benda. Belajar pendaftaran online dulu, belajar online dulu. Nanti PKP dah reda pun semua, baru awak datang sini balik. Sekarang ni awak just stay dekat rumah. Belajar dulu sementara waktu ni secara online. Part time boleh, degree boleh. Degree pun boleh online, tak ada masalah. Degree boleh online.
Degree boleh online, diploma pun boleh online. Semua pengajian secara online. Diploma kita boleh belajar secara part time, ijazah kita pun boleh belajar secara part time. Pendaftaran secara online, Sabah dan Sarawak kita sediakan tiket penerbangan percuma bila awak datang ke sini nanti. Sabah dan Sarawak kita sediakan tiket penerbangan percuma bila awak datang ke sini nanti. Saya ulang sekali lagi, pendaftaran secara online sementara waktu, belajar pun secara online sementara waktu COVID tinggi ini. Sabah dan Sarawak kita sediakan tiket penerbangan percuma. Datang sini nanti kita sediakan tiket percuma. Asrama kita sediakan, asrama kita sediakan, dengan dari segi pengajian kita pun kita ada modul kita ada kelas kita ada grup kita. Komunikasi semua secara online. Jangan takut, kita universiti kita orang kata mempunyai kemahiran ataupun kepakaran dalam online ni. So jangan takut, jangan risau. Kalau saya dah masuk asrama kena bayar juga ke? Sebab tengok kat situ kena bayar dan pengangkutan. Okey, untuk asrama, ya, ada bayaran, tapi bila awak dah masuk, awak dah duduk, kita bagi awak 3 bulan sahaja percuma. Selepas 3 bulan baru ada bayaran. Selepas 3 bulan baru ada bayaran, iaitu RM200 sebulan. Selepas 3 bulan. Okey. Selepas 3 bulan masuk bulan keempat baru ada bayaran, iaitu RM200. Awak hanya maintain RM200 kalau awak duduk asrama. Okey. Kedua, kita ada sediakan work and study program. Belajar sambil bekerja program. Jadi awak tak perlu nak risau. Awak datang sini, kita sediakan peluang pekerjaan sambilan. Awak dapat duit, dapat income, dapat pendapatan. Setakat gaji dalam 900 ke 1,500 awak boleh dapat. Kita sediakan work and study program. Work and study program ni apa, cik? Masa awak free, kelas awak tak ada, kelas awak hanya satu hari 3 jam ataupun 4 jam, awak tak ada kelas, awak boleh kerja. Jadi awak tak ada kelas, awak boleh kerja. Ataupun awak nak kerja part time Sabtu pun boleh, tak ada masalah. Okey? So apa-apa pun, saya nak awak semua WhatsApp kaunselor yang minat untuk mendaftar pada malam ini. Okey, kaunselor kita akan guide awak, bimbing awak macam mana cara pendaftaran. Sekali lagi, saya nak siapa yang betul-betul berminat nak daftar, komen sekali lagi. Saya berminat nak daftar. Komen. Saya nak doakan siapa yang berminat nak daftar ni semua akan capai impian berjaya. Kita jumpa dekat sini. Komen lagi. Saya berminat nak daftar. Komen lagi. Cakap saya berminat nak daftar ni betul-betul daftar janganlah cakap je. Betul-betul buat tindakan. Sebab bila kita bertindak, kita akan dapat. Awak tak bertindak malam ini, esok lusa belum tentu awak dapat. Awak kena bertindak malam ni juga. WhatsApp kaunselor pada malam ini. Siapa dah WhatsApp kaunselor, bagi tahu. Okey. Right, saya berminat nak daftar. Okey. Okey. WhatsApp kaunselor yang mana bagi link awak pada malam ini WhatsApp, saya ulang sekali lagi. WhatsApp kaunselor yang mana bagi link pada awak malam ini. Okey. Kita jumpa pada hari lain, malam lain. Saya nak semua WhatsApp kaunselor pada malam ini untuk cara pendaftaran. WhatsApp kaunselor tu tulis saya berminat nak daftar. Yang bagi link kepada awak, malam ini, itu kaunselor awak. Tahu. Awak WhatsApp balik. Okey, yang bagi link pada malam ini, terus WhatsApp Okey, kita jumpa pada malam. Kalau apa-apa soalan awak boleh berurusan dengan kaunselor awak. Balik. Tanya kaunselor awak. Okey? Yang paling penting WhatsApp kaunselor malam ini untuk pendaftaran. Kita jumpa pada lain. Kota sangat terhad.
Saya nak bantu orang yang nak jaya saja. Jumpa pada lain. Assalamualaikum. Selamat malam. Bye.